Baik, kembali bersama kami di Nasional 1. Saudara, prestasi ekonomi negara yang sihat itu antara penekanan yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam laporan program transformasi negara NTP baru-baru ini. Jadi antara ukurannya, pendapatan negara kasar berkapita meningkat 30% bagi tahun 2015 iaitu kepada RM36,000 berbanding RM28,000 pada tahun 2010. Dan sehubungan itu, kita nak tahu jugalah apakah kesannya kepada ekonomi golongan rakyat pula. Antara itu kami tampilkan kepada anda tetamu kami hari ini Presiden Persatuan Pengguna Islam Malaysia yang berbahagia Datuk Nazim Johan. Assalamualaikum Datuk. Salam. Sihat? Alhamdulillah. Okey, baik Datuk, kita dah sedang maklum dengan pembentangan yang telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini berkaitan tentang NTP. Kita nak dengar terlebih dahululah pandangan langsung daripada pihak PPIM apa agaknya yang boleh dirumuskan kepada pembentangan tersebut. NTP merupakan satu langkah yang kita lihat bagus ya. Satu approach ataupun satu keberanian baru yang diletakkan dalam matlamat kita. Tapi kita ada kerisauan tertentu juga kerana kita lihat mengikut pandangan kita di Persatuan ya. Saya rasa ramai orang kita masih tidak dapat memanfaatkan NTP ini sebaik mungkin kerana mungkin dia kurang faham, dia kurang sedar, dia pun banyak sangat kerja ataupun dia banyak sangat masalah. Bila kita banyak masalah ni kita kadang-kadang kita tenggelam. Jadi bila kita dalam keadaan begitu, kita sukar nak merancang. Maknanya kita lebih buat firefighting. Tapi ini maklumatnya penting kepada mereka yang pandai. Oh, ini bagus, ini ada petanda. Jadi mereka akan mengambil kesempatan atas petanda. Tapi yang saya risau ini mereka yang tidak mengikuti, tidak kisah, yang akhirnya juga boleh masih lagi yang samalah dalam keadaan begitu sebelumnya. Dan matlamat kerajaan untuk membawa kesedaran ini terburai di tengah jalan saja. Saya takut itu yang kita nampaklah. Sebab yang konten yang paling pentingnya di sini adalah apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyatakan bahawa pertumbuhan ekonomi negara berada di tahap yang sihat dan juga antara negara yang mencatat pertumbuhan terbaik di ASEAN. Saya setuju. Tapi yang mendapat manfaat itu siapa? Itu yang kita tertanya-tanya. Pasal kita tengok di bawah sana masih orang kita masih memilih kerja. Masih tak ada bekerja. Pasal dia memilih dia tak ada. Dan masih lagi saya rasa kurang memperolehi manfaat. Kenapa Datuk? Adakah sebab kita sendiri yang pandang? Sebenarnya itulah dia. Saya lihat saya lihat keadaan ini berlaku disebabkan antaranya adalah kegagalan kita, masyarakat kita untuk membawa kesedaran itu dalam individu kita sendiri. Mungkin negara kita takut esok negara maju kita masih ke belakang. Itu satu masalah. Dan kita akan salahkan kerajaan. Kita akan salahkan pasal sebenarnya kita mungkin ramai orang tidak suka bila saya bercakap dalam keadaan ini pasal kita ni mungkin bertongkat terlalu lama. Jadi kita expect semua diberi. Semua diberi. Sehingga kan kita lupa ya. Sebenarnya ramai pekerja di luar sana yang datang sini nak bekerja. Bayar. Berpuluh ribu kadang-kadang datang sini bekerja. Dan ada ramai yang berjaya juga. Betul. Yang ada kereta Mercedes, yang ada rumah, yang berkahwin di sini pun ada. Yang dah ada restoran. Yang dah ada besar-besar. Ini bukan kecil-kecil. Dan ini saya lihat ya. Kita takut dalam keadaan huru-hara lah. Mungkin dalam keadaan ekonomi yang tidak berapa cantik baru ini. Kita tidak dapat kesedaran itu. Dan kita terus hanyut. Dan orang lain yang mengambil kesempatan. Itu yang saya risau. Pemahaman kita harus lebih jelas lah. Kita harus lebih kuat. Jati diri kita tidak kuat. Mungkin juga kita mengharapkan kerajaan melakukan kerja-kerja untuk menyedarkan kita. Tapi saya rasa sudah tiba masanya kita sendiri. Kita sendiri, keluarga sendiri buat sesuatu sesungguhnya dan mengambil kesempatan yang ada. Kesempatan yang ada. Mungkin tidak cukup. Tapi saya rasa sudah habis masa ya. Sudah tamat masanya kita sentiasa mengharapkan. Maknanya kita tidak boleh mengharapkan kita ini lemah dan menggunakan alasan tidak dibantu ini untuk terus berada dalam keadaan yang lemah. Seharusnya kita betul-betul mengambil kesempatan sing-sing lengan mari. Kalau tak nak tolong pun tak apa, aku boleh buat sendiri. Memang ujian memang berat. Ya, tapi saya rasa kalau dia bersungguh-sungguh, ada kawan saya lah 2-3 yang saya biasa ambil cerita ni berniaga di tepi jalan. Dia punya gerai 7 kali dipotong. Ranapkan oleh majlis tempatan. Tapi akhirnya majlis tempatan yang give up. Yang akhirnya memberi lesen dan berjaya.
Dan ini bukan pertama kali, banyak kali kita lihat. Jadi maknanya kita janganlah buat sikit, pakai nak berniaga. Zaman sekarang ni berniaga pun payung aiskrim tahun 70-an. Jadi kita tak mahu hendak memajukan diri kita dan mengharapkan bantuan-bantuan sentiasa ada. Dan kadang-kadang ada yang perniagaan maju, gerai masih buruk. Maknanya kita kena berlumba-lumba. Tak ada usaha lah tadi usaha itu. Tapi ini yang saya takut. Ini yang saya takut yang tidak kita perolehi sebagai anak warga negara di sini. Kita terlalu mengharapkan. Betul. Kita ketepikan yang itu. Kalau dalam intipati kandungan NTP yang lepas juga Datuk Seri Najib juga ada memetik mengenai kejayaan beberapa tokoh usahawan yang berjaya tanpa bantuan kerajaan. Ini juga harus kita fikirkan. Itu contoh yang Datuk nyatakan tadi. Dia sebenarnya beginilah. Dia kena usaha kuat dan kerajaan mungkin kita harap bantu. Tak bantu pun kita kena buat. Kita boleh buat juga. Saya baru ni masa defense defense pameran defense ada seorang kawan kita ni. Dia boleh mengeluarkan senjata. Pertama di Malaysia yang dibuat direka di sini. Baik. Jadi itu satu kejayaan. Tapi memang rintangan cukup banyak sehingga birokrasi di sini menjadi salah satu rintangan. Apa ni saya bacalah. Dia dapat lesen tapi tak boleh jual di sini. Yang saya rasa bukan polisi daripada kerajaan. Baik. Ini adalah polisi yang dibuat oleh birokrat yang di bawah ini yang mungkin tidak bersama dengan NTP tadi. Betul. Okey Datuk, kita nak sentuh sedikit mengenai kuasa beli rakyat ni kan. Di sebalik dikatakan bahawa ekonomi tidak tentu, tidak cukup wang istilahnya di situ. Tetapi kalau kita lihat macam Matafir pun lari je, penuh je Datuk. Ini nak dekat nak raya ni belum lagi puasa dah di sana sini dah. Dah muda. Jadi bagaimana Datuk melihat di sini dia ni the general feeling. Saya rasa general feeling. Satu faktor orang rasa tak seronok ataupun orang rasa cabarannya berat. Kadang-kadang dia gaji dia macam dulu juga kecuali dia kena buang kerja. Jadi maknanya kita kena perkasakan diri kita, dalaman kita ini supaya kita tidak takut pada cabaran. Dan mungkin yang pergi membeli tiket itu mereka yang tidak terlibat dalam golongan mungkin ini yang 30% di atas. Jadi mungkin mereka tidak terkesan dengan apa yang berlaku. Tapi apa pun itu sukar untuk kita menentukan sebagai kayu ukur keseluruhannya. Betul. Sebabnya di sini kita pun sudah fahamlah pecahan golongan kategori itu ada di bawah B40 dan sebagainya. Dia ada khususan di sini. Baik, Datuk, seperkara lagi sekarang ini di sebalik dengan saranan kerajaan supaya rakyat pergi melabur, menabung dan juga berbelanja, sudah kita dapat lihat dan diumumkan juga ekonomi kita bagus untuk selepas 14 bulan. Untuk pihak-pihak, saya rasa ini aduan antara yang popular lah di pihak PPIM. Sentiasa sering mendapat aduan ditipu oleh pihak pelabur, mengambil kesempatan di sebalik kesempitan ini. Bagaimana Datuk melihat PPIM melihat perkara ini? WhatsApp pun dah ada sekali. Macam-macam. Dan kita banyak, memang ini kita banyak terimalah. Kerugian 100-200 ribu ini biasa. Daripada golongan-golongan tertentu yang bekerja yang boleh buat pinjaman. Jadi dia ambil duit pinjaman, masuk pelaburan, pelaburan yang tidak tentu. Mungkin dia terpikat dengan faedah ataupun apa yang dia nampak. Ini bagus ni. Ini dapat income yang baik, kerajaan pun suruh berniaga, suruh invest. Tapi kita kena tengoklah apa yang kita nak invest. Kena check dulu. Ada yang bagi investment ni, bagi duit dekat masjid pun ada. Bagi duit dekat masjid tak ada paper, tak ada apa. Jadi ini berlaku, maknanya kita pun perlu bijak. Jadi yang tu saya sebut tadi, maknanya bukan sahaja kerajaan kita kena melindungi diri kita. Betul. Pasal yang nak hilang duitnya kita. Bukan orang lain. Jadi rumusan yang saya nampak dekat sini Datuk, dalam bicara kita pun ada di minit yang terakhir ni adalah kita sendiri kena bermula bertindak untuk memahami. Mesti secara serius. Pasal kita tidak serius, kita macam betul ke ni? Ada yang kadang-kadang tak masuk akal. You buat investment tepi masjid, duduk kat ini kita berniaga kat masjid, kita tak tipu orang. Macam mana itu yang kita gunakan sebagai kayu ukur yang mana tidak kena. Tak boleh. Kita jangan nak menyerahkan tapisan ini kepada kononnya pasal ini buat kat masjid. Jadi ini amat bahaya dan terlalu banyak yang terkena. Terpedaya dan juga terpengaruh dengan luaran dan tidak menyemak dengan kawan-kawan. Kita tengok statement siapa tak boleh nak buat. Dia orang pun tunjuk statement, tengok saya punya bank account ni 2 juta, kau tak nak ke? Jadi
ini kita kesal. Testimoni yang disalahguna. Betul. Jadi artinya di sini dengan pengumuman ataupun pembentangan NTP oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, harusnya kita baca semula dan kita faham Ambil dengan kesempatan. betul. Dan kita lihat di mana ruang yang boleh kita gunakan untuk diri kita. Right. Betul, Dato'? Betul. Baik, terima kasih Dato' atas kesempatan ini. Saya rasa satu bicara ringkas tetapi sebenarnya memberikan satu pemahaman. Saya faham satu ya, Dato'. Kena baca betul-betul, kena faham betul-betul. Buat betul-betul. Ya, okay. Terima kasih Yang Berbahagia Dato' Nazim Johan yang merupakan Presiden PPIM.